Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi yang mulia ini 9 November 2021, kita teruskan pengajian kita dalam tafsir Al-Quran Surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab, surah yang ke-33. Suratul Ahzab ni surah yang ke-33, juzuk yang ke-21. Ayat yang kita akan bincangkan iaitulah ayat yang ke-18, 19 dan 20. Masih lagi sambungan kepada karainah perangai yang dibuat oleh puak-puak munafikin di dalam peristiwa peperangan Al-Ahzab yang sedang kita baca ini. Jadi puak munafikin dalam peperangan Ahzab ni banyak dia punya mainan sebab mereka takut. Dia munafik ni muncul apabila Islam kuat. Bila Islam tu kuat, sebelum Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, Islam ditindas. Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam dikhianati dengan begitu dahsyat. Tengah solat pun dia orang pergi letak atas kepala Nabi salah jazur, uri perut unta. Tak ada orang nak jadi munafik sebab dia jadi kafir terus senang. Kalau dia mengaku Islam, dia kena hentam juga. Jadi tak ada faedah. Itu kaedah muncul munafik. Munafik ni muncul apabila Islam tu kuat. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah, kita sudah ada negara Islam. Sudah ada kekuatan, ada kerajaan. Maka muncullah spesies yang ketiga dalam dunia ini, iaitulah spesies munafik. Sebab apa? Dia dapat untung dua-dua pihak. Bila nampak ada apa-apa kepentingan, dia mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata dia sekali dengan Nabi, nahnu ma'akum. Bila nampak Islam tersepit, diganyang oleh puak kafir macam dalam isu Ahzab ini yang mereka jangka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tewas, dia lompat kepada puak-puak Ahzab. Itulah perangai munafik dahulu, kini dan selamanya. Perangai munafik dulu, kini dan selamanya. Perangai munafik mencari kesempatan dan melompat di atas kesempitan orang. Baik, kita masih lagi dalam ayat ini. Ayat 18 yang kita akan baca ini insya-Allah masih lagi dengan kisah si munafik. Baiklah para pelajar sekalian, ayat kita bermula ayat 18. Bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan edisi Jawi muka surat 907. 907. Kita baca ayat dulu, kemudian kita pergi kepada huraiannya insya-Allah. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim.
قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. Balik kita kepada asal ayat. Qad ya'lamullahu al-mu'awwiqina minkum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui akan orang-orang munafik yang menghalangi di antara kamu. Tengok nota di bawah. 1443, yakni menghalangi orang lain daripada turut berjuang bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di medan perang untuk menentang pencerobohan musuh. Makna kerja untuk munafik ni, Allah Ta'ala tahu, ya'lamullahu al-musabbitin minkum. Maknanya orang yang tak mau pergi. Orang yang tak mau ikut peperangan. Bukan tak mau ikut saja, dia sekat pula. Hasut, menghasut orang. Dia panggil mu'awwiqin, ia menyekat, menghasut, menghalang orang daripada ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga daripada keluar berjihad. Dalam kisah kita ni, keluar ke Ahzab, keluar bersama Nabi untuk berperang. Duduk relax dalam rumah, jangan main-main. Jangan ikut dia. Satu kumpulan mana yang menyekat orang. Kata di ulama tafsir, Syekh Muqatil kata ketua yang menyekat tu siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul wa ashabu. Dan geng-geng dia. Kerja dia orang ni, giduk sekat orang. Jangan pergi, jangan ikut. Dalam puak dia mencari alasan untuk lari, dia pergi sekat orang lain pula. Punyalah jahat. Al-khitabu, kata di ahli tafsir lain pula, al-khitabu liman kana fi zahir musliman mu'minan wa laysa mu'minan. Jadi ayat ni dia tuju kepada orang yang menzahirkan nampak macam Islam, musliman, tapi dia bukan beriman. Na'udzubillah. Fahuwa minkum fil zahiri la fil batil. Mana pada zahirnya dia bersama kita. Tapi yang batilnya, la. Kerana itulah, sahabat-sahabat mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ustuzin, ya Rasulullah. Geng-geng tu buat hal sungguh nah. Hasuk orang tu, attack orang ni. Orang Kelantan kata, kecek orang tu, halang orang ni daripada berjihad ni macam mana? Boleh tak kalau kami bunuh puak-puak munafikin dulu? Selesai masalah. Ni dia panggil susah ni, sebab dia panggil duri dalam daging, gunting dalam lipatan ni payah. Duk main dalam rumah kita ni. Kata orang kata, bergelewak.
kaki kita. Tapi dia penentang kita. Boleh tak kami nak bunuh dia dulu? Rasulullah kena pasti, kita jalan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yatahaddatsun nas anna Muhammadan yaqtul ashabah. Tak boleh. Nanti orang kata Muhammad bunuh kawan sendiri. Itu yang kita takut. Yang Nabi tak nak tu takut menjadi fitnah. Orang akan kata Muhammad ni jangan ikut dia. Kawan dia bunuh. Orang tak tahu. Mana kesimpulannya bahawa mereka itu sahabatlah pada zahirnya. Tapi sebenarnya dia tidak sahabat, dia munafik. Ini yang jadi susah ini. Yang jadi susahnya zahir sahabat asal tapi dia sebenarnya munafik. La haula wala quwata illa billah. Ini yang kita takut ni. Duduk semeja dengan kita, makan sekali. Tiba tapi dia munafik. Allahu akbar. Satu kumpulan al-mu'awwiqun yang menyekat orang. Satu kumpulan lagi. Wal qailina li ikhwanihim halumma ilaina. Dan orang-orang yang berkata kepada saudara-saudara dia, marilah bersatu dengan kami. Mari join kita. Ada dah Muhammad, tak ada dah. Selepas Ahzab ni Madinah tak ada dah Muhammad. Kalau nak cepat, nak segera, lompat mari. Dia jenis bahasa main lompat-lompat ni, jangan main. Kita kerja munafik ni dia suka pergi tarik orang. Mari sini. Selamat kalau duduk ni. Lepas ni menyesal awak. Jadi kata di ulama tafsir Ibnu Ashur kata boleh jadi orang sama je. Yang mu'awwiqun tadi, yang menyekat orang tadi dengan orang yang halumma ilaina ni, dia mereka humul mu'awwiqina anfusahum. Orang sama. Fayakun min atfi sifatil mawsufil wahid. Jadi di antara ataf sifat, mana sifat yang sama. Sifat dianya munafiqin, mu'awwiqin, menyekat, wal qailin, menarik orang. Dia dua-dua sekali. Sekat, tarik. Sekat lagi ke Nabi, tarik ke dia. Logik lah. Dua-dua apa ni? Dia biasa dah kalau orang sekat orang tu, dia akan tarik untuk dia. Dia jarang nak sekat saja, kan? Allah, jadi puak munafik ni kerja banyak dia. Apa dia kerja banyak? Mari jangan ikut Muhammad tu. Cari pasal lah awak semua ni. Mari ta'alau ila ma nahnu fi. Mari ikut kita. Minar rahati wan na'im. Da'u Muhammad. Tinggal Muhammad. Watrukul jihad. Jangan. Aku bimbang takut kamu akan dibinasakan oleh tentera Ahzab. Jadi kalau muduk rumah siap-siap, kami akan bagi senarai kepada puak Ahzab, jangan lanyak rumah ni. Dia ingat ke bisa sangat puak dia tu. Masya Allah, tabarakallah. Kenapa Allah kata wal qailina li ikhwanihim? Orang yang berkata kepada saudara-saudara dia. Sebab apa? Kenapa diguna saudara? Ada ulama tafsir kata li ikhwanihim minas sakinin min sakini al-Madinah. Maknanya orang yang sama-sama duduk Madinah lah. Kita ni anak beranak berjiran tetangga mari sini. Satu huraian. Ada yang mengatakan summu ikhwanum fin nasabi. Memang keturunan mereka. Mana di kalangan orang Ansar, orang Madinah tu ada anak beranak dia jadi munafik. Na'udzubillah. Jadi tali baru kepada puak Ahzab. Na'udzubillah. Ini yang kita bimbang hari ni, bimbang ni. Anak beranak kita, keluarga kita, tapi dialah yang menentang dakwah kita. Kita ajak kepada kitab dengan sunnah, ajak kepada Quran dengan hadis, ajak kepada apa yang dihuraikan oleh para ulama mustalafus salih yang muktabar. Dia orang ni pula yang ganyang kita. Jangan main. Berapa banyak kita dengar sahabat-sahabat kita yang menyatakan kesedihan apabila yang menentang usaha kita ni keluarga sendiri. Yang menentang usaha kita ni siapa? Keluarga sendiri. Manakala orang lain menentang, pelik apa kita? Dia orang lain. Tapi kalau anak-anak sendiri menentang, kita rasa kepenatan. Kalau anak-anak yang menentang, kita rasa kepenatan. Kalau orang lain menentang, kita berasa gagah sikit nak lawan. Ini dalam rumah. Baik, itu para ulama telah menghuraikan kepada kita siapakah mereka.
cerita dalam ulama tafsir kata apa ni? Kana minal munafiqina man yarji'u minal khandaq. Geng-geng munafikin ni ada yang menyusup, lari daripada tempat perhimpunan tentera Khandaq, tentera Ahzab sama Nabi. Bila dia balik rumah, jadi orang-orang hok marilah tengok dia. Kenapa ni? Kenapa balik? Oh, dia kata buat-buatmu jangan pergi. Waihak ijlis fala takhruj. Jangan pergi. Aku dapat sumber maklumat tepat daripada intelijen, daripada pengkaji, penganalisa ni bahawa Muhammad kalah. Muhammad akan dilanyak hari ni. Tak ada lagi Muhammad. Jangan pergi. Kalau mu nak selamat, duduk sini. Sedap juga dia mainan dia ni. Wa yaktubuna bidzalika ila ikhwan ladzina bil askar. Bahkan dia juga hantar surat kepada tentera-tentera yang sedang berkumpul sana. Balik. Tinggalkan Muhammad. Ini mainan-mainan kuat ni. Allahu Akbar. Dia orang pergi juga tempat askar tu, tapi pergi nak mengintip, nak attack, tengok apa benda yang berlaku. Kemudian dia menyusup lagi balik. Maknanya begitulah kita ni dalam dakwah ni. Lacak lagi balik, lagi pusing lagi balik. Ajak orang lari juga. Oh, banyaklah dia punya kerenah tuan-tuan ni. Allah kata apa? Wala ya'tuna al-ba'sa illa qalila. Sedang mereka tidak turut berperang melainkan sebentar sahaja. Qalilan, dahlah dia pergi sekejap. Sifat dia pergi pula riya'an wa sum'atan. Semata-mata nak riya dan nak cari glamour. Waktu dia pergi, dia tak main belakang. Sah depan duduk dekat Nabi. Teranggut situ duduk. Apa dia? Nak suruh kata, dia ada. Kalau zaman kita gini, srek, ambil gambar. Dia panggil apa ni? Selfie dah ni dah. Contohlah, tak ada kamera zaman Nabi. Jangan buat hadis palsu pula. Maknanya kalau anda kata ada kamera zaman tu, sah dia akan selfie dengan Nabi. Kalau Nabi benar lah. Maknanya puak munafik ni, dia suka cari sum'ah. Sum'ah ni cari glamour. Tapi lepas tu dia lari. Dia pergi sekejap, dia pusing balik. Allah gambarkan, la ya'tunal ba'sa illa qalil. Datang juga ke medan perang. Untuk apa? Untuk nak tunjuk muka, nak nyatakan dia ada di sini, dia nak cari sum'ah, cari glamour, lepas tu dia lari balik. Sambil-sambil tu sempat lagi cari seorang dua yang di ujung-ujung ni. Balik. Aku dapat maklumat Muhammad akan kalah. Kita akan dibinasakan. Balik. Oi, jangan mainlah. Wa munafiqin, na'udzubillah. Baiklah. Kita pergi pada sifat dia yang seterusnya. Sifat dia mu'awwiqi, menghasut orang. Sekat, hasut. Yang ketiga, asyihatan alaikum. Tanda tuan-tuan, sifat munafik lagi ni. Mereka bersikap bakhil, kedekut terhadap kamu, wahai orang-orang mukmin, untuk memberikan sebarang pertolongan. Tak ada. Puak munafikin ini bakhil ni ada 3-4 terjemahan. Tuan-tuan tandalah. Kena buat glosari ke ada? Kalimah-kalimah yang selalu diulang. Bakhil, bahasa Arab kata. Kalau kata asyihatan alaikum, syuh ni maknanya bukan sakat bakhil biasa ni, bakhil hang. Lepas tu dia kata bakhil satu, syahih ni kita kata apa? Terlalu bakhil lah kita. Bakhil hangit. Bakhil, kedekut, orang panggil tangkai jering ke apa? Dalam bahasa pepatah tak? Tangkai jering ni payah dia punya takar dia berpolah, payah nak cabut. Orang Kelantan kata kupi hangit. Kupi tu makna bakhil. Kupi makna apa? Makna bakhil. La haula wala quwata illa billah. Asyihatan alaikum, Allah gambarkan dia ni bakhil sangat ni. Bikulli ma fihi manfaatun lahum hari. Maksudnya semua jenis. Ulama tafsir kata
bakhil dalam pelbagai sudut. Bakhil duit tak bagi, kepakaran apa-apa yang dia pakar pun tak tahu. Kalau orang tanya dia contoh, kena buat gini-gini ni. Sorry ya, saya tak pandai. Man dia tak akan beri apa saja sumbangan, tidak ada. Sumbangan keuangan jauh sama sekali. Sumbangan kepakaran pun tak bagi. Sumbangan idea ataupun orang panggil senangnya tak ada sebarang sumbangan yang baik. Bakhil, syahih, kupik hangit langsung tak bagi. Berapa ada perangai dia? 3 dah perangai munafik yang Allah dedahkan dalam ayat yang kita baca ini. Yang keempat, فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ. Dalam pada itu, apabila datang ancaman musuh yang menimbulkan ketakutan, kebetulan dia ada dekat kita, dengar cerita musuh nak serang, nak lari tak sempat, apa jadi? Bagaimana reaksi dia? Sudah. Engkau akan melihat, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka memandang kepadamu. Tengok Nabi meminta pertolonganmu dengan keadaan mata mereka berputar-putar seperti orang yang pengsang semasa hampir mati. Kebetulan dia duduk dekat Nabi, dapat maklumat, tentera sudah siap untuk diserang, dia nak lari tak sempat. Mata terbeliak tengok ke Nabi, Nabi nak buat apa ni? Macam mana Rasulullah? Bagaimana? Sudah adalah. Jadi kalau sempat lari, dia lari tu. Tapi duduk dalam majlis, nak lari tak boleh. Itu suasana dia. Satu perangai, fa'iza ja'al qital fahadar al-khawf. Mari peperangan, takut. Jadi orang munafik ini nampak macam dalam ketakutan sangat-sangat lah. Ketakutan, dalam keadaan cemas, dalam kita boleh nampak lah. Tuan-tuan dan perempuan boleh bayangkan bagaimana sifat orang penakut. Orang berani dia tenang, ya astagfirullah, 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 insya-Allah Allah bagi pertolongan kepada kita. Tapi orang takut, gelabah dia panggil. Gelabah, kelang kabut, resah, stres. Macam-macam adalah yang kita boleh katakan. Allah gambarkan seperti orang yang sedang nak pengsang dalam keadaan nazak nak mati. Bagaimana mata dia? Takut. Itu gambaran yang Tuhan buat. Baik. Tiba-tiba tak jadi serang. Lalu macam mana sikap dia pula? فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ. Dan kemudian apabila hilang perasaan takut itu, tak takut dah. Maknanya orang kafir tak jadi mari, ataupun tak jadi serangan. Persiapan tentera Islam kuat. Apa jadi? Mereka mencela kamu dengan lidah yang tajam. Al-sinatin hidad. Orang panggil laser, mulut laser. Cela kamu dengan lidah yang tajam. Bahasa-bahasa yang cukup memedihkan. Takallamu bikalamin syadidin qawiyyin. Mereka bercakap dengan bahasa yang cukup menusuk. Kata orang menyakitkan hati. Qala al-Mawardi kata apa? Macam mana cara dia cakap? Ay rafa'u aswatahum alaikum. Mereka mula meninggikan suara. Itulah tak dengar sangat. Bahasa tunjuk berani. Dia mula kritik Islam dengan bahasa yang kasar. Ada ulama kata azaukum bil kalamin syadid. Sama ada dia suara dia meninggi ataupun bahasa dia tu menyengat, kata orang, menggigit. Bahasa yang laser lah, kata kita macam-macam.
Di antara kata-kata dia. Tuan-tuan tulis. Sebab tafsir ni Muharrar ni bagus. Dia kumpul banyak tafsir. Kita boleh ambil huraian-huraian yang nampak ketara. Dia kata, puak munafik kata orang mukmin, hadzal ladzi jara'ana bi syu'mikum. Semua huru-hara berlaku ni kerana puakmu. Dulu sebelum memanggil Muhammad, kita kata sallallahu alaihi wasallam, mari Madinah. Mana ada macam ni? Jadi dia puak munafik ini dia cakap ke kata ke keluarga dia juga. Mula panggil Muhammad mari. Sekarang ni susah ke ni? Kejap-kejap perang. Dulu mana ada? Dia punya bahasa. Fa innakum, kamu yang panggil orang kepada agama ini, kamu duk perang, duk menyala. Jadi ini kata-kata munafik. Ada para ulama mengatakan dia panggil tasya'um ni kita panggil menganggap kesialan. Sebenarnya dia lupa mereka berperang Aus dengan Khazraj sudah 120 tahun. Berapa generasi dah mati duk perang. Tapi bila Nabi datang, mereka bersatu. Fakunu sudah menjadi ikhwana, saudara-saudara dalam Islam. Tapi bila mari pula geng-geng munafik ini muncul, terlupa dia kepada hak dia duk perang sama dia. Duk kata ke sahabat yang panggil Nabi mari ke Madinah. Itulah contoh. Nak dengar lagi contoh lain. Itu yang pertama. Ada yang mengatakan wataratan yaqulun, kadang-kadang kata antumul ladzina asyartum alaina bil maqam huna wasabat. Dia kata kau sahabat-sahabat. Mula ajak aku pergi. Aku rasa dah kes ni berat, panggil juga. Jadi dia marah sama-sama dia. Itu dia panggil, ini di antara kata-kata munafik. Na'udzubillah. Ada juga yang kata, puak-puak kita ni sikit 3,000 orang ya. Tapi cakap besar nak lawan yang 10,000. Wataratan yaqulu, ada kalanya dia kata antum majani la aqla lakum. Puak-puakmu ni gila kau dia. Kau tahu dah tak pada lawan, nak panggil juga. Baik kita berundi awal-awal lagi. Cukuplah beberapa kata-kata yang semua itu mengguriskan perasaan. Kita boleh bayangkan bagaimana para sahabat menghadapi keadaan munafik ini cukup gawat. Kalau lawan puak kafir terus, kita lawan senang. Ni lawan sama gu, kata orang. Lawan gu sendiri ni, penat jugalah dalam rumah kita, kawan-kawan kita. Kita mengharapkan dia baik, tapi rupa-rupanya dia pula jadi buat masalah. Sebab itu kita kena belajar daripada ilmu sirah ni, tuan-tuan. Bila mari, contohnya kita buat satu keputusan bersama, menangani satu isu, tiba-tiba keputusan nampak macam silap. Janganlah menyalahmu aku. Aku cakap dah tak boleh. Jadi sebab kita dah putuskan perkara ini, kita kena menanggung risiko bersamalah. Nak kata apa? Kita masing-masing yubdi ra'yahu telah memberi pandangan-pandangan, menyatakan apa yang kita faham, tapi majoriti lebih suka kepada pendapat orang lain. Kebetulan pendapat orang lain itu lebih tepat daripada pendapat kita, ataupun pendapat kita yang baik, jadi tak bolehlah kita nak mengungkit lepas daripada itu. Cuma dalam strategi yang akan datang, kita kena cubalah fikir balik macam mana supaya tidak berulang lagi kesilapan yang sama. Baik. Ashihatan 'alal khair. Ashihatan 'alal khair, sambil mereka lobakan kebaikan yang diberikan Allah kepada kamu. Tapi dia nak sambil-sambil dia duduk attack, dia marah pun, kalau dia duduk mikir juga, dia nak juga kalau Islam tu menang, dia dapat bahagian. Itu terjemahan dia. Dalam tafsir kata ashihatan al-khair ay bukhala bi kulli ma fihi lil mu'minina manfa'a falaysa fihim khair. Mereka ni bakhil sangat-sangat, tak mau lagi beri pertolongan kepada Islam, tapi
mengharapkan kalau Islam tu menang, mereka ada bahagian. Asyihatan al-khair. Makna sangat loba. Kalau menang, aku nak juga. Kerana itu mereka muncul tenggelam. Sekali-kali dia muncul supaya nampak, oh dia ada. Andai kata tentera Islam tu menang, siapa yang duk tunggu barang-barang? Geng munafikin ni lah. Oh, kami ni, kami. Kami berjuang, kami jaga, kami ni. Oh, rupanya kami nak kaut harta. Itu ya sebenarnya. Na'udzubillah. Jadi kata di para ulama, ada 3 syahih. Syahih di sini mana? Bakhilnya puak-puak, tamaknya puak munafik ini dalam 3 dimensi. Yang pertama, ala qismatil ghanimah. Kalau menang, mereka lah orang pertama tunggu nak ambil harta rampasan. Yang kedua, syahih alal mal yunfiquna fi sabilillah. Mereka lah orang yang paling bakhil untuk beri sumbangan pada jalan Allah. Tak ada. Yang ketiga, alan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi zafarihi. Jadi mereka juga mari mengungkit pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikata kamilah Rasulullah tolong. Rasulullah hidup Mekah tu tak ada apa, kami panggil mari. Dia mengungkit macam-macam lah puak munafik ini. Kalau ada puak ni dalam negara, dalam masyarakat kita, dalam perjuangan kita, memang sukar lah. Laluan sukar yang kita lalu. Itu kadang-kadang Allah Ta'ala bersihkan apa ni, kumpulan-kumpulan ini dengan ujian-ujian yang kecil, mereka akan lari, lompat. Biarkanlah. Baiklah, yang pentingnya kita kata, mereka bakhil dalam semua dimensi. Wallahu a'lam. Tengok ayat Quran yang keempat. Yang 4 dah ke 5 ni. Yang duk catat tu. Berapa dah sifat munafik ni? Menyekat. Panggil orang. Bakhil. Kemudian takut. Bila yang kelima dah. Yang kelima. Bila nampak ada ketenangan, mereka mula bercakap kasar. Yang keenam, ini yang besar sekali. Ulaika lam yu'minu fa'ahbatallahu a'malahum. Mereka itu sebenarnya tidak beriman. Ni kunci besar dianya, mereka tidak beriman. Lalu Allah Ta'ala gugurkan amal-amal mereka. Mereka tidak beriman. Allah Ta'ala gugurlah amal-amal mereka. Ulaika lam yu'minu. Ai ulaikal munafiqunal bughadha'ul bu'ada lam yu'minu biqulubihim. Mereka sebenarnya tak beriman dengan hati dia. Walaupun lidah dia mengaku beriman. Kalau ada takbir apa-apa, dia lah paling kuat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi hati kosong daripada Allah. La haula wala quwwata illa billah. Kalau mereka buat pun lam yukhlisu. Tidak ikhlas. Buat nak bermuka-muka cari. Fa'abtalaha Allah subhanahu. Allah kata apa? Maka lalu Allah gugurkan amal-amal mereka, tidak ada kebajikan. Ai fala yusibahum 'alaiha fil akhirah. Allah Taala tak akan bagi pahala di akhirat sama sekali. Wa kana dzalika 'ala Allah yasira. Dan yang demikian itu adalah mudah bagi Allah untuk melaksanakannya. Semua urusan itu mudah je bagi Allah untuk melaksanakannya. Tak ada masalah apa-apa. Tuhan nak gugurkan amalan puak munafikin. Allah Ta'ala nak beri kemenangan kepada umat Islam. Itu kuasa Allah yang sangat mudah. Bagi kitanya, berdoa sentiasa, mantapkan iman, lengkapkan persiapan, dengan strategi yang begitu mantap untuk mencari kemenangan. Tapi kalau setakat buah saja, kita orang Islam pun tak boleh juga. Sebab itulah kata di para pendakwah yang hebat-hebat, dia kata al-haqqu bila nizam yaghlibuhul batilu binizam. Ini masyhur lah kata-kata pendakwah. Al-haqqu bila nizam, orang yang benar tapi tak ada strategi. Yaghlibuhul batil binizam. Orang batil akan mengalahkan kita. Sebab itulah kita para pendakwah ni kena cari wasail. Gunalah apa saja wasilah. Apa saja cara yang boleh menyampaikan kebenaran itu kepada masyarakat.
Kita guna media baru, cetak, bertulis, bergambar. Yang pentingnya kita cuba nak sampaikan yang sahih, yang benar kepada masyarakat. Orang terima, alhamdulillah. Orang tak terima, alhamdulillah. Ai pelik. Kalau terima, kita kata alhamdulillah, dakwah kita diterima. Baik, kalau orang tak terima, kenapa alhamdulillah? Allah Taala sudah tengok kita buat kerja. Itu sebab kita akan ditanya membuat kerja ke tidak. Allah Ta'ala tak akan persoalkan kenapa dakwah kamu tidak berjaya. Kalau tidak, nanya kepada Anbiya alaihimussalatu wassalam. Puak-puak Nabi-Nabi terdahulu, ramai penentang daripada penyokong. Zaman kita hari ini pun jangan takut tuan-tuan. Ada ustaz-ustaz kita yang sangat ikhlas mengajar. Ajak orang kepada Allah, kepada Rasul, kepada Alkitab was Sunnah. Tapi tak ramai orang ikut. Ada orang duk cerita benda pelik. Mimpi sana, mimpi sini. Panggil tu ayah tu, panggil jin ni. Jangan main. Paling ramai pengikut. Kita kata, biarlah. Allah tak tanya berapa ramai orang hadir kuliah, tapi orang tanya muat kerja ke tidak. Kerja kita hanya menyampaikan yang hak, menyampaikan yang benar. Alhamdulillah. Baik. Ayat terakhir untuk siri ini, ayat 20. Yahsabunal ahzaba lam yazhabu. Ini sifat munafik yang ke-6. Tanda. Yang ke-7 dah. Yahsabunal ahzab lam yazhabu. Mereka, puak munafikin itu, masih lagi menyangka bahawa tentera Ahzab itu belum pergi lagi. Ahzab lari balik habis dah ke Mekah. Geng-geng Ghatafan balik ke tempat dia. Tapi buat munafikin kecut perut lagi. Ada lagi ke Ahzab tu. Ahzab ada lagi kena ke Madinah. Kita nak keluar malam pergi buang air pun kata aku kena tangkap. Kidnap, kena apa ni? Kena buat lari ke kafir. Allahu Akbar. Orang takut begitulah. Orang takut ni nampak sangat. Dia kata hazihi halul jaban. Allazi fi qalbi maradun. Sifat orang penakut, pengecut, inilah perangai dia. Pengecut yang dalam hati dia pula sifat munafik. Hati dia suka sangat menerima khabar-khabar yang menggagalkan, yang merusak Islam, tapi suka nak terima kalau kata Islam sudah mendapat keamanan. Dia suka kalau dengar Islam tu kalah. Ini sifat munafik. Na'udzubillah. Jadi kita pun tuan-tuan, kalau kita suka tengok Islam tu tidak menang, Islam tidak kuat, tidak ada kesatuan, cek balik hati kita. Kenapa kita benci? Lesh, kenapa? Apa sebab? Muna apa? Bahasa budak sekarang ni, muna apa sebenarnya? Orang lain kata, muna gapo hak sengatinya. Nak gapo hak sengati. Cek balik hati kita ni. Kan bimbang takut ada sifat munafik. Sebab kita lebih suka Islam tu tidak kuat daripada Islam tu kuat. Ini masalah kita yang kita bimbang sekarang. Yang kita bimbang sekarang tuan-tuan. Kita semoklah. Fikirlah jadi dengan hati dan perasaan kita bagaimana keadaan. Sebab tu bila bertembur, Yahudi bertembur dengan orang Palestin, kita kena sokong Palestin. Puak-puak Syiah lawan dengan puak Sunni, kita sokong puak Sunni. Apa saja pun pertembungan, hati kita mesti bersama dengan orang muslimin. Wallahu a'lam. Kalau tidak, orang munafik ini penakut. Yahsabunal ahzab wa lam yazhabu. Dia kata Ahzab ada lagi ni. Saya rasa masih lagi mereka ada di sekitar Madinah nak serang kita ni. Masih Ahzab lari balik dah. Dia duduk main takut lagi. Allahu Akbar. Ini bahaya kita ni. Wa in ya'til ahzabu yawaddu law annahum baduna fil a'rab yas'aluna an anba'ikum. Tengok ni. Yang ketujuh, yang ke-8 ni. Bagaimana pengecutnya sifat munafik. Dan kalaulah kiranya tentera Ahzab datang semula, andai kata Madinah sekali lagi nak diserang oleh puak kafir,
Tentulah mereka suka kalau mereka tinggal jauh di desa-desa, di pendalaman, di badui. Badun maknanya badui. Badui. Suka kalau boleh duduk di badui nu, dalam desa nu, di padang pasir nu, badui. Bersama-sama dengan orang-orang Arab badui sambil bertanyakan berita mengenai kamu. Maknanya dia suka sangat kalau dia sempat keluar daripada Madinah, hidup di padang pasir ni, sebab orang tak serang padang pasir, orang serang bandar Madinah dekat Nabi ni sallallahu alaihi wasallam. Dahsyatnya di permainan munafik ini. Maknanya kalaulah kafir Ahzab datang balik serang Madinah, puak-puak munafik ini mengharap sangat, dia kata. Mengharap sangat kalau dia sempat lari keluar duduk pada pasir. Duduk sekalian orang badui. Yas'aluna nas an akhbarikum ayyuhal muslimun. Duk tanya-tanya kabar. Menang dah ke? Madinah dah stabil ke? Apa khabar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita kata. Dengan sahabat-sahabat dia, apa? Jadi duk menanya-nanya. Yang penting dia selamat. Dia selamat duduk di padang pasir. Allahu akbar. Baik. 7 yang ke-8 yang ke-9 Allah kata apa? Walau kanu fikum ma qatalu illa qalila. Dan kalaulah mereka ada bersama-sama kamu pada ketika itu. Kalau mereka duduk di kampung di Madinah pada masa itu, tak pergi pada pasir, mereka tidak akan turut berperang, melainkan sebentar saja. Dia pergi perang itu bukan pergi perang nak pergi tunjuk muka. Cadang-cadang kalau menang nanti ada senarai nama dia untuk terima harta projek ghanimah. Itu je muka orang kafir ni. Baik, ana suka tambah sedikit cerita kepada para jemaah sekalian tentang badui. Kenapa kita orang duduk di padang pasir dipanggil orang badui? Lesh, kenapa? Menarik juga tuan-tuan kan. Kita selalu dengar dia, ni orang badui. Badu. Kenapa orang duduk di padang pasir itu dia panggil badui? Badwin. Yuqalu bada yabdu badawah. Maknanya bada tu maknanya satu benda yang zahir, yang nampak. Itu makna bada. Bada. Iza kharaja ilal badiyah. Bila orang ni pergi ke padang pasir, mana dia duduk dalam keadaan yang terserlah. Dia panggil diddul hadar. Lain daripada rumah orang bandar. Berbeza. Sebab apa? Penduduk badui zahiruna likulli warin. Nampak setiap orang mari, dia nampak ada orang. Dia duduk dalam kemah gitu ya. Duduk dalam kemah ni. Tak ada dinding. Rumah yang tidak berdinding kata orang. Tak ada pagar. Tak ada pintu. Jadi nama dia badui. Mana? Kita pergi padang pasir tengok dia badui dia kompos ini, unta dia sebelah, kambing dia sebelah. Berbeza dengan orang bandar, rumah dia ada pagar, ada pintu, ada dinding, ada tembok. Baru kita faham kan? Maknanya kalau orang badui, kalimah badu yadullu ala zuhuri wal buruz. Menunjukkan zahir benda itu, terserlah, nampak. Maka nama dia orang badui. Habis kenapa pula orang badui itu dia panggil A'rab? A'rab jamun A'rabiyun. Arabi itu orang badui. Kalimah Arab ni yadullu ala ibanatin wa ifsah. Kalimah orang Arab ni menunjukkan jelas dan nyata. Itu dia panggil orang Arab, mana orang duduk di padang pasir yang jelas dengan nyata kedudukan dia. Dia tak ada tembok, dia tidak ada pagar, dia tidak ada pintu, rumah dia kemah macam tu je. Mudah ya kita tahu. Sekarang ni tahu. Orang badui, badui. Mana orang duduk di padang pasir. Orang kampung. Dia punya protokol pun tak ada. Main kerah-kerah tak ada. Dan kita ni bila duduk di bandar dia ada protokol kan. Dia ada cara hidup masing-masing. Sebab itulah para sahabat radhiyallahu anhum dia suka andainya orang badui datang ke Madinah. Sebab apa dia suka? Badui ni dia suka tanya macam-macam. Sahabat Abu Bakar tak akan tanya soalan pelik macam tu, tapi badui boleh tanya. Sebab dia orang badui, dia kasar dia punya, tak ada protokol dia hidup dia. Rasulullah, Nabi tengah berjalan, dia pegang tali unta Nabi. Rasulullah, aku nak tanya 2 soalan.
Nabi berhenti lah ambil layan dia. Sahabat lain kata, la. Nabi kata, Khalid, baik biar dia tanya. Simpelnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Dan itu dia panggil badui. Kadang-kadang kita ni duduk dalam rumah, tapi sifat badui. Mana sifat kasar, tak ada protokol. Ramai juga. Walaupun duduk di bandar, sifat badui itu ada. Al-badu. Mana badu itu orang yang tersela dia punya kehidupan dia. Alhamdulillah ala kulli hal. Baiklah. Tamatlah ayat kita. Walau kanu fikum ma qatalu illa qalil. Kalau dia mari pun dia tak perang juga. Dia buah besar, cakap banyak, duk hasut orang je. Baik dia tak semari. Senang kita hidup. Allahu akbar. Baiklah para pelajar sekalian, tamatlah ayat kita. Kita pergi kepada al-fawaid at-tarbawiyah. Beberapa faedah dari sudut pendidikannya. Allah Ta'ala sebut, tengok dalam ayat kita baca ni, ayat 18 sampai ke ayat 18-19 lah. Ayat ini tuan tanda ayat ya, panjang kalau nak terjemah balik. Ayat dah ada kat depan tu. Fihi at-tahziru min hadhihi sifat. Berapa sifat kita sebut tadi? Qad ya'lamullahu al-mu'awwiqina minkum. Sifat munafik menyekat. Sifat munafik mengajak orang jangan ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sifat munafik bakhil, kopi angin. Sifat munafik penakut, pengecut. Sifat munafik bahasa kasar, bahasa uduh, suka cakap mulut laser kata orang. Sifat munafik juga tak akan memberi pertolongan. Sifat munafik juga tak beriman. Fa ahbatallahu a'malahum. Kata di ulama tadabbur, fihi tahzir. Allah Ta'ala bagi amaran kepada kamu, jangan sekali-kali ikut bersifat dengan sifat munafik ini. Walaupun kamu seorang beriman, jangan ambil sifat munafik ini. Tadi kita dah bacakan, iza haddasa kadzaba wa iza wa'ada akhlafa, itu satu sifat lagi. Tapi sifat yang ayat ini Tuhan kata, ulaika lam yu'minu, mereka tak beriman. Fa ahbatallahu a'malahum, Allah Ta'ala akan gugurkan amalan mereka. Tuan-tuan dalam ayat 18-19 ini, ayat yang menegaskan tentang beberapa sifat munafik. Sifat munafik yang yang sangat berbahaya. Faedah yang kedua, asyihatan alaikum. Sangat bakhil mereka ini ke atas kamu. Sifat munafik. Hadza syarru ma fil insan. Sifat bakhil ni sifat yang antara sifat yang terburuk yang dimiliki oleh manusia. An yakuna syahihan bima umira bihi. Mereka tak buat bila orang suruh. Syahihan bimalihi, bakhil nak keluar harta. Syahihan fi abad badanihi, bakhil dengan tenaga. Bakhil dengan kedudukan. Bakhil dengan ilmu. Maknanya kata di ulama, sifat bakhil ni sifat yang tercela dalam semua sudut. Orang ada ilmu tak nak mengajar, bakhil. Orang ada harta tak nak infak, bakhil. Orang ada tenaga tak nak tolong orang, bakhil. Orang ada ilmu apa saja pun orang minta tolong, nak minta pandangan saya ni pakar, konsultan sekian-sekian. Nah, isi borang dulu. Isi borang sudah bayar RM50. Kawan tu mari ketal lutut kata orang minta pandangan. Tak ada cakap sini kedai kopi ni. Pejabat, pergi pejabat dia, nak masuk pejabat, isi borang RM50, borang konsulting. Bakhil. Dah, macam mana saya nak bayar sewa kedai ni? Kita kata ada orang yang minta pandangan, nasihat, bagi sedekah. Ada orang syarikat-syarikat yang nak konsultan tentang perniagaan, itu kita ambil lah bayaran. Ini semua orang mari kena belakang nak ya. Wahai akbar. Ni ana dengar ada seorang makcik dia cerita, dia pergi satu tempat sakit, dia sakit. Pergi satu tempat pusat rawatan yang mereka namakan rawatan Islam. Rawatan Islam.
berapa orang, 10 orang, 15 orang tak silap dalam bilik duduk. Mari perawat ni tiup. Sembuh. Ambil air kat luar. Pergi ambil air kat luar, sebotol dengan rawatan tadi RM280. Kita kata Masya Allah, bakhir. Kata orang, bakhir hangit ni dia ni. Pergi tiup macam tu je, beratus-ratus bayar. Nah. Macam-macam lah orang bakhir ni atas dunia ni. Sifat bakhir semuanya dicela. Baik, kita berpindah kepada yang ketiga, fawaid ilmiah yang ketiga. Tengok, Allah kata qad ya'lamullahu al-mu'awwiqina minkum wal qa'ilina li ikhwanihim ulaika lam yu'minu. Dia kata annal ismal wahid yunfa wa yusbat. Satu benda tu kita boleh nafikan, kita boleh sabitkan kepada satu orang. Kita tengok dalam apa keadaan dia. Kita tengok daripada keadaan. Sebab orang mukmin, orang munafik ni, dia boleh muncul di kalangan orang mukmin, kita kata dia orang Islam. Petang nanti dia duduk dengan kafir, dengan Abu Jahal, dengan Abu lain pula. Dia kata dia kafir ketika itu. Maknanya dia panggil spesies sesumpah. Orang munafik ni spesies sesumpah, dia boleh bertukar watak, bertukar wajah. Tukar warna bila-bila je. Orang Kelantan panggil pokko. Sesumpah ni bahasa surat. Tapi bahasa Kelantan kata pokok. Pokok ni, dia duduk atas pokok warna hijau, dia jadi hijau. Dia pergi lompat pokok kuning, daun kuning, dia jadi kuning. Dia boleh bertukar-tukar. Jangan. Kita biar ada prinsip dalam hidup. Jangan duduk lompat sana, lompat sini. Jadi ayat ini, ayat munafik ini bahaya sekali. Dia punya sifat dia. Yang keempat, qad ya'lamullahu al-mu'awwiqina, dia kata halumma ilaina. Halumma ilaina. Allah Ta'ala tahu dah perangai munafik ini. Menyekat dan mengajak orang. Jadi Allah Ta'ala tahu segala benda. Yang kamu duk sekat orang pun aku tahu, yang kamu ajak orang pun aku tahu. Mana kita mengatakan bahawa qad ya'lamullah, Allah Ta'ala guna kalimah mudhari'. Baru ni saya sebut kan, beza antara kalimah fi'il madhi dengan fi'il mudhari'. Fi'il madhi makna pasnya dah lepas. Kalau kita yang mudhari' maknanya kalimah berterusan. Qad ya'lamullah, Allah Ta'ala tahu. Tahu daripada dulu, tahu kemudian, tahu yang akan datang. Semua tahu belaka. Maka jangan jadi sifat munafik kamu. Tuhan tahu kita. Kita biar telus dalam kerja kita. Jangan jadi munafik. Na'udzubillah. Ini kadang-kadang orang ni macam-macam. Bila jumpa dengan orang ni, saya mempertahankan sunnah Nabi SAW. Pergi tempat geng lain pula, apa buat sunnah tu punah tu. Bukan ahlu sunnah, ahlul punah dia panggil. Dia pula yang beri gelaran buruk kepada orang. Pandai awak cakap. Yang kelima, qauluhu ta'ala asyihatan alaikum. Allah kata apa dia, mereka ni bakhil ke atas kamu. Pokok bakhil ni, pokok penakut munafik ni, penakut jaban. Ayat ini menunjukkan sunnatullah. Telah menjadi satu ketetapan Allah Ta'ala buat. Anna kulla man amala nas bil khida' qalilus thabat. Siapa dia suka kelentong orang, mempermain-mainkan orang, bermuka-muka dengan orang, bila diuji, mereka tak akan ada pendirian. Duduk mana dia tu? Nuh. Kenapa? Kan duduk dengan kita pun bukannya solid. Kejap gini. Jadi orang yang tidak ada, orang yang suka tipu orang, khida', bermuka-muka, mereka tidak ada pendirian. Lebih pada pokok ni. Lebih pada pokok nanti. Lebih pada sesumpah lagi. Nak kata lebih pada apa lagi? Kita tak payahlah guna bahasa kasar-kasar. Bahasa kasar ni asyihatin, hidadin. Itu bahasa munafikin. Yang keenam, asyihatan, masih lagi ayat yang sama. Kata ulama, al-bukhlu syabihul jubni. Orang bakhil spesies dengan orang penakut. Ini sama dua tu.
Falamma zakara al-bukhla bayyana sababahu wa huwa al-jubn. Bila kita sebut tentang bakhil, sebab dianya penakut. Cuba kita tanya orang bakhil yang tak nak bagi derma tu. Makcik, pakcik, tuan, puan. Saya nak buat masjid ni, mari derma. Duit tuan kan banyak tu, tak habis nak makan. Dia akan jawab apa? Bimbang. Aku takut nanti anak aku, cucu aku, cici aku esok tak ada benda nak makan. Ni. Maknanya bakhil dengan takut sinonim, kata orang. Bakhil dengan takut ini sinonim. Al-bukhlu syabihul jubni. Allahu akbar, nas'alullah salamata wal afiyah. Orang tak mau infak sebab apa? Bakhil. Sebab kenapa? Takut tak cukup makan. Kenapa tak mau pergi berperang? Takut. Kenapa takut? Takut tak dapat ghanimah, tak menang. Macam-macam lah. Yang pentingnya, kalau tuan-tuan yang nak tulis tu, yang keenam, al-bukhlu syabihul jubni. Orang bakhil macam orang penakut. Dia sama, selebor dia sama dua tu. Dia ada kaitan. Allahu akbar. Ini ilmu tadabbur, tuan-tuan. Yang ketujuh, fa iza ja'al khawfu ra'aitahum yanzuruna ilaik. Bila mari waktu takut, dia tengok mata dia ke Nabi. Terbeliak mata dia. Kata di ulama tadabbur, syiddatu mahabbatil munafiqina lil hayah. Orang munafikin, orang tak ada perjuangan, orang tidak ada akidah, orang yang sangat suka kepada nak hidup, tak mau mati. Berbeza dengan orang mukmin. Berbeza dengan orang yang mantap iman dia. Dia yakin dengan janji Allah. Minal mu'minina rijalun ahadullah. Sadaqu ma ahadullah alaih. Ayat yang kita akan datang. Minal mu'minina rijalun sadaqu. Ada orang yang benar. Bila dia dengar Nabi bagi tahu siapa dia perang, mati, syahid, masuk mereka peperangan, tak peduli, tak tengok kiri kanan, yang mereka tengok di mana musuh Islam. Munafik ini siap-siap gelap-gelap dia main, jadi ke perang? Jadi. Jom lagi balik. Agak-agak perang jadi ke tak? Tak jadi. Kapil lari dah tu. Kita pagi esok nak pergi kutip hantar rapasan. Sah depan duduk. Allahu akbar. Ini sifat munafikin. Dia akan muncul apabila merasakan kemenangan sudah hampir. Rasa gawat, tak adalah dia. Hilang balik. Yang ke-8. Anna lil mauti sakarat. Ya Rabb, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Kalladhi yughsha alaihi minal maut. Tengok ayat Tuhan kata. Takutnya puak-puak kafir ni, puak-puak munafikin ni takut macam orang yang sedang nazak, nak mati. Kalladhi yughsha alaihi minal maut. Orang nak mati ni dalam keadaan yang begitu sangat gawat. Kata di para ulama, anna lil mauti sakarat. Allahu akbar. Mati itu sakit. Habis kenapa orang nak mati tak ada bertempik, tak meraung, kata orang tak menggelumpur. Patutnya waktu malaikat sedang tarik nyawa itu begini, kata orang kata gelepar, dode-dode gelepar dah, mana menggelumpur dia. Kenapa dia senyap? Kabar-kabar. Kata orang, kalau sakit sedikit, kita masih boleh untuk bagi tahu sakit. Boleh bergerak, tapi kalau terlalu sakit, sakarat, memang dia akan bergerak lagi. Allahu akbar. Ya Rabbi ya Karim, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma hawwin alaina sakaratil maut. Ya Allah, permudahkanlah kematian kami dalam keadaan beriman, dalam keadaan husnul khatimah. Kata di para ulama, hadza bin nisbatu lil mautil adi. Bagi kematian biasa, kadang-kadang nampak ada sakarat mati. Tapi bagi orang yang mati terkejut, mungkin tak ada sakarat. Tak ada sakarat. Mati, contohlah kita kata, contoh. Nas'alullah salamat alaihi. Orang ni sedang bawa kereta, motosikal. Tak ada rasa takut, tak ada rasa apa-apa. Tiba-tiba datang lori, berap. Mati selalu. Tak sempat rasa sakarat dia. Mati selalu. Lori datang, malaikat maut, tarik, habis. Jadi macam-macam lah dia punya kematian.
Ada orang sedang duduk kuliah, mengajar, tengah duduk makan, tiba-tiba dia panggil sakatatul qalb. Jantung berhenti. Tapi kesimpulannya sakaratul maut tu ada orangnya sakarat tu sekejap. Tak sempat rasa apa-apa. Allahul musta'an. Bagi kita, yang penting kita kena letak di depan mata kita husnul khatimah. Dan minta Allah Ta'ala permudahkan segala urusan. Kalau ada sakarat, minta Allah Ta'ala ringankan. Allahumma hawil alaina sakaratul maut. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Itulah permintaan kita siang pagi, petang, siang malam. Kita minta Allah matikan kita dengan husnul khatimah. Tak kira lah macam mana. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada kita kematian yang baik. Mati seorang hamba yang diredai. Mati dalam keadaan mulia. Kita sedang beribadat. Kita berada di tempat yang mulia. Dalam suasana yang begitu baik. Dengan mengakhiri ucapan kita dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang kesembilan, ulaika lam yu'minu fa ahbatallahu a'malahum. Puak-puak munafik itu Tuhan kata tak beriman, Allah gugurkan amalan mereka. Fihi soal hal yang yasbutul munafik amal. Adakah bagi orang munafik itu kalau dia buat benda baik ada amalan, dikira amalan ataupun tidak? Jawabnya la, tidak. Dia sambung dengan orang kafir juga. Amalan dia haba'an mansurah, menjadi debu yang berterbangan. Walakinnahu ta'limun liman asa yazunnu annal imana bil lisani iman. Ayat ini nak menceritakan takut ada orang sangka setakat beriman dengan lidah je iman. Allah kata la. Fa ahbatallahu, Allah Ta'ala gugurkan semua amalan dia. Sebab apa? Sebab hati dia kosong daripada iman. Jadi orang yang hati kosong daripada iman dalam keadaan sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Apa yang berbahayanya? Sebab iman dia tak mencapai tahap SOP yang dikehendaki oleh syarak. Kita mesti berkata dengan mulut, tasdik dengan hati, beramal dengan anggota. Kalau tak cukup, itu dia panggil, kalau setakat kata dengan mulut, maka itulah iman munafik. Na'udzubillah. Kita minta perlindungan dengan Allah Azza wa Jalla daripada sifat yang tersebut. Yang terakhir, yang ke-10. Ulaika lam yu'minu. Ulama tadabbur kata ayat ini menunjukkan bahawa ilmu Allah meliputi perkara yang zahir dan perkara dalam hati. Yang zahir semua orang nampak munafik tu mukmin. Yang hati orang tak tahu. Maka Allah Ta'ala tahu. Dengan sebab itu, fa ahbatallahu a'malahum, Allah gugurkan amalan mereka. Tak usahlah kita puji dia atas dunia ni. Dia ni orang hebat, orang hebat, orang hebat. Pakar tu pakar ni. Tapi sebenarnya dia tak pakar di sisi Allah Azza wa Jalla. Gelatai pula dah. Tak pakar ni mana tidak terpakai. Tidak ada nilai di sisi Allah Azza wa Jalla kalau hati dia kosong daripada iman. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq. Wa alsinatana minal kadhib. Wa a'yunana minal khiyanah. Fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Ya Allah, bersihkan hati kami daripada sifat munafik. Ya Allah, bersihkan lidah kami daripada bercakap bohong. Berbohong dengan manusia, berbohong terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menyebarkan hadis-hadis palsu, cerita-cerita yang tak sahih. Ya Allah, bersihkan hati kami daripada munafik. Bersihkan lidah kami daripada berbohong, bersihkan mata kami daripada melihat perkara-perkara yang tidak baik. Ya Rabbal Alamin, waqtim lana bi husnil khatimah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.